Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam kelas Sains KSSR tahun 3. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, tahniah kepada 23 murid yang telah berjaya menyelesaikan tugasan 3 iaitu kemahiran proses sains, memerhati dan mengelas. Dan daripada lampiran kamu dapat lihat skor ataupun markah kamu dan juga TP iaitu tahap pentaksiran semasa. Okey. Hari ini kita masih lagi dalam tema inquiry dalam sains, iaitu dalam tajuk kemahiran proses sains, yang mana kita akan fokus kepada 113 hingga 115, iaitu mengukur menggunakan nombor, membuat inference serta meramal. Baik, mengukur menggunakan nombor. Yang pertama kita akan mengukur panjang, yang mana kita mengukur panjang menggunakan apa? Ya, pembaris. Pembaris yang kita ada boleh digunakan untuk mengukur panjang. Okey. Baik, untuk mengukur panjang, pembaris ni dia memerlukan unit yang dinyatakan dalam pembaris, cm ataupun mm. Cm ni adalah jarak antara setiap nombor. Nombor 1, kedua, ketiga, keempat, semua ni adalah unit cm. Nah, mm pula, baik. Okey, kalau mm ni adalah garisan kecil-kecil ni, garisan ni, garisan senggat kecil ni. Ini kita kenali dia sebagai senggat, SENGGAT ataupun senggat. Ni seperti dinyatakan ni. Okey, untuk mengukur objek kayu yang diberi ni, objek kayu yang diberi ni, yang pertama kita letak pada senggat kosong. Senggat kosong di sinilah. Okey, bagi sama. Kemudian mata kita pastikan di hujung objek, dan kita lihat apakah nombor yang berada pada hujung objek tersebut. Kalau daripada gambaran jauh ni menunjukkan panjang kayu ni ialah 9 cm. Okey, 9 cm. Alright. Kamu boleh cuba mengukur objek-objek yang ada di dalam bekas pensel kamu menggunakan pembaris. Untuk mengukur menggunakan nombor yang kedua, kita akan mengukur masa. Apakah alat atau radas yang kita gunakan untuk mengukur masa? Ya, radas yang kita gunakan untuk mengukur masa dikenali sebagai jam randik. Jam randik ni ada dua jenis. Yang pertama, jam randik digital. Ni yang moden lah. Digital ni dia menunjukkan nombor-nombor digital 0, 1 dan sebagainya. Yang kedua pula, jam randik jenis analog. Jam randik analog ni adalah jam randik tradisional yang lama-lama, yang dulu-dulu. Ni dia menggunakan sistem jarum. Jarum ni akan berpusing. Okey. Untuk mengukur masa, kita hanya akan menggunakan jam randik digital. Jam randik digital ni dia akan menunjukkan dua unit yang berbeza. Kamu rujuk pada bulatan, saya bulatkan. Yang pertama ni, nombor yang depan ni. Nombor yang depan ni, ini adalah unit apa ni? Nampak? Unit minit. Okey.
T. Minit. Okey. Manakala yang belakang, ni bermula daripada dengan ni. Ni bulatan hitam ni. Ini adalah unit saat. Okey. Saya gelakkan lagi. S-A-A-T. Saat. Okey. Kalau ikut bacaan, kalau kita rujuk pada gambar rajah ni, berapakah masa yang ditunjukkan pada jam randik tersebut? Kita perlu rekodkan dalam unit, minit dan saat seperti yang terdapat pada skrin. Okey, daripada skrin kita tengok unit minit pada hadapan ni menunjukkan berapa minit. Ini adalah 0 minit, kan? Kemudian selepas 2 titik, selepas 0, 2 titik itu dia menunjukkan unit saat. Kita tulis dia sebagai unit saat 1.25. Okey, 1.25. 0125. Ini adalah 1.25 saat. Depan kosong tu kita tak perlu tulis lah, sebab dia tak ada nilai kosong tersebut. Okey, untuk soalan yang pertama pada tugasan minggu ni, kamu perlu menjawab berapakah panjang pensel ini. Tuliskan jawapan kamu dalam buku tulis. Panjang pensel ini berserta dengan unit yang diberi. Unit apa tu? cm. Unit cm ataupun sentimeter. Manakala untuk soalan yang kedua, mengukur menggunakan nombor, kamu dikehendaki menyatakan berapakah masa larian yang ditunjukkan. Macam saya cerita tadi, ni saya bagi clue sikit. Ni depan ni bulatan warna merah. Kamu rujuk balik tadi. Manakala yang belakang, ni bermula daripada titik 2 ni. Ni bulatan warna hitam. Rujuk balik tadi ni. Berapakah minit dan saat? Rujuk balik ke skrin yang tadi. Baik, membuat inference. Inference ni adalah sebab ataupun alasan. Okay, sebab ataupun alasan mengapakah sesuatu perkara itu boleh terjadi. Contohnya, kita lihat pada perbualan Langgi dan kawan-kawannya ni. Okey, mana Langgi ni? Langgi yang ni. Ni Langgi. Saya tulis huruf L. Ni Langgi. Kawan dia tanya, Langgi, mengapa pokok ni kelihatan hijau dan segar? Dia pergi melawat ni, nampak pokok-pokok ni hijau, elok, segar. Okay. Langgi kata, mungkin pokok ini disiram dengan air setiap hari. Langgi tahu ke tak tahu? Ke dia buat andaian? Ini adalah inference, sebab dia tak nampak pun pokok ni disiram, tapi dia menjangkakan ataupun dia menyatakan sebab yang munasabah, yang masuk akal lah. Pokok ni subur, kemungkinan dia disiram lah. Adakah inference lain? Ada tak sebab lain pasal apa pokok boleh menjadi subur? Apakah kemungkinan ataupun inference yang lain? Agak-agak kamu, kalau pokok subur, apa sebab dia? Pokok juga subur, mungkin juga dia diberi baja yang
mencukupi. So, ini adalah inference. Kita menyatakan sebab mengapa perkara tersebut boleh terjadi. Untuk latihan tugasan soalan yang ketiga, kamu lihat rajah ni beruang koala ni. Beruang koala ni matilah. Apakah inference atau sebab kemungkinan beruang ni, haiwan ni meninggal atau mati macam tu? Macam biasa, tulis di buku, kemudian bagi waris ataupun adik-adik kamu baca. Kalau mereka faham, baru salin di pautan yang saya beri. Okey, pastikan orang baca dan faham jawapan kamu. Jangan terus buat je, nanti siapa pun tak faham, markah pun tak ada. Okey. Kemahiran yang terakhir, iaitu kemahiran meramal. Meramal ni kita menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa depan berdasarkan pengetahuan sedia ada. Contohnya, ramalkan keadaan yang berlaku jika salah seorang pemain tidak menggerakkan kakinya dalam permainan ni. Okey, contoh dia kata contohlah. Okey, contohnya kata yang baju merah ni. Okey, baju merah ni dia tak menggerakkan kaki. Dia duduk senyap je kaki dia. Apa yang boleh berlaku? Orang belakang dia nak bergerak, tapi yang baju merah ni duduk senyap. So, apa yang akan berlaku? Kemungkinan apa yang berlaku? Ya, pasangan yang lelaki baju merah ni, mereka akan apa? Mereka akan jatuh lah, kan? Yang mana, dan mungkin juga mereka kalah. Okey, untuk ramalan, dia tiada jawapan yang benar atau tidak benar. Kita ramal ni kadang-kadang betul, kadang-kadang tak betul. Contohnya, bila kita tengok awan gelap, kita ramal kata nak hujan, tiba-tiba tak hujan. Itulah ramalan. Dia cuma jangkaan yang akan berlaku pada masa hadapan. Dan soalan untuk tugasan yang ketiga, iaitu soalan keempat ni berkenaan dengan ramalan. Berdasarkan gambar rajah, ramalkan apa akan berlaku jika situasi ini berterusan. Apa yang kita nampak, gambar rajah kebakaran hutan. Okey, kalau dia berterusan kebakaran hutan ni, apa yang mungkin akan berlaku? Kamu ramalkanlah. Apa jadi kalau bomba tak padam api ke dan sebagainya. Kita tulis dalam buku sains, bagi orang faham, bagi waris semak, baca dan faham. Kemudian baru salin balik dalam pautan yang saya beri. Okey, sekian dulu kelas kita pada kali ini. Dan tahniah kerana kamu mengikutinya dengan bersabar. Okay, untuk renungan pada minggu ini, kita lihat penyertaan ini. Istighfar untuk masa lalu, bersyukur untuk hari ini, dan berdoa untuk hari esok. Okay, beristighfar ni macam mana? Astaghfirullahalazim. Itu yang mana kita menyesali perbuatan yang lampau. Bersyukur, alhamdulillah, apa yang kita ada hari ini, masih dapat makan dan sebagainya untuk hari ini. Dan kita berdoa untuk masa hadapan. Semoga kita sihat, dapat murah rezeki dan sebagainya. Okey, jumpa lagi pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum.